Idea penubuhan Malayan Union muncul berdasarkan Piagam Atlantik yang ditandatangani oleh Winston Churchill, yaitu Perdana Menteri Britain dengan Roosevelt, Presiden Amerika Syarikat pada Ogos 1941. Malayan Union dilaksanakan selepas British kembali ke Tanah Melayu setelah Perang Dunia Kedua tamat dan mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu. Dalam kerajaan Malayan Union, kedudukan Sultan dikekalkan tetapi kuasa mereka dikurangkan. Raja hanya menjadi ketua agama dan adat istiadat sahaja. Kuasa pentadbiran di tangan Gabenor yang mempunyai kuasa pembatal. Gabenor Malayan Union menjadi pengerusi Majlis Islam. Hal ini menjatuhkan maruah dan kesucian agama Islam kerana orang bukan Islam menjadi pengerusi. Orang Melayu bimbang Sultan kehilangan kuasa politik dan hak keistimewaan. Mereka tidak rela Sultan dilucutkan kuasa politik di negeri mereka sendiri. Kehilangan kuasa Sultan akan menyebabkan status tanah Melayu bertukar menjadi tanah jajahan British. Prinsip kerakyatan berdasarkan jus soli menebalkan sentimen benci orang bukan Melayu, terutamanya kaum Cina. Syarat kerakyatan yang terlalu longgar membolehkan orang bukan Melayu mendapat hak yang sama dengan orang Melayu. Orang Melayu meragui taat setia orang Cina dan India kerana sebelum Perang Dunia Kedua, semangat nasionalisme mereka terarah ke negara asal masing-masing. Pelaksanaan Malayan Union akan mengakibatkan kira-kira 85% orang Cina dan 75% orang India mendapat taraf kewarganegaraan Tanah Melayu. McMichael dihantar ke Tanah Melayu untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Beliau mendapatkan persetujuan secara paksaan, iaitu Sultan akan dilucutkan jawatan atas alasan bekerjasama dengan Jepun menentang British semasa Perang Dunia Kedua. McMichael tidak memberi masa dan peluang kepada Sultan untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri dan pembesar masing-masing. Ini menyebabkan orang Melayu marah kerana McMichael tidak menerangkan syarat gagasan Malayan Union secara terperinci serta mendapatkan pandangan daripada Raja-Raja Melayu terlebih dahulu sebelum Sultan menandatangani perjanjian tersebut. Kongres Melayu ke-Semelaya dilaksanakan oleh Datuk Onn Jaafar dan Persetujuan Melayu Selangor yang dihadiri oleh 107 wakil dan 56 pemerhati dari 42 pertubuhan Melayu. Pada 29 dan 30 Mac 1946, Kongres Melayu ke-Semelaya mengadakan mesyuarat tergempar dan mencapai beberapa persetujuan. Antara persetujuan tersebut adalah yang pertama, orang Melayu mesti bersatu padu menentang Malayan Union. Kedua, Raja-Raja Melayu, ahli Majlis Mesyuarat Negeri dan orang Melayu akan memulaukan upacara pengisytiharan Malayan Union sebagai tanda bantahan. Dan yang ketiga, Kongres bersetuju menubuhkan sebuah parti politik yang kuat untuk menentang Malayan Union. Hal ini kerana Kongres mahu British menarik balik Malayan Union dan mengekalkan tanah Melayu seperti sebelum 1941. Bekas pegawai British seperti Frank Swettenham, George Maxwell dan lain-lain bersimpati dengan nasib orang Melayu apabila Malayan Union dilaksanakan. Mereka melaksanakan penentangan melalui menulis dalam Akhbar Times. Mereka menyatakan kekesalan mereka terhadap pengenalan perlembagaan Malayan Union yang tidak sesuai dengan tanah Melayu. Kesimpulannya, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union beroleh kejayaan. Malayan Union akhirnya dibubarkan dan digantikan dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948.